Antara paparan menarik hari ini, Ahmad Samsuri tamak. Abdul Hadi Awang beri bayangan akan bersama kerajaan dalam masa terdekat. PAS mahu perokok disingkir dari kedai makan dan restoran. Majoriti rakyat sekarang sokong Perikatan Nasional. Seorang ahli parlimen kerajaan menyindir kerajaan pimpinan PAS di Kelantan berhubung isu boikot produk syarikat yang menyokong Israel. Chong Zemin, Pakatan Harapan Kampa, mengambil kesempatan itu ketika membahaskan topik dietetik dan sajian pada sesi perbahasan peringkat jawatankuasa bagi Kementerian Kesihatan. Zemin mempersoalkan kerajaan Kelantan yang masih menggunakan kereta mewah Mercedes-Benz yang turut menyumbang kepada ekonomi Israel. Katanya, Mercedes-Benz saya ada baca 2 minggu lalu, saya teringat derma sumbang 5 juta ringgit kepada Israel. Saya nak tanya kerajaan Kelantan, 4 buah kereta Mercedes-Benz masih nak pakai ke tak? Nak boikot ke tak? Justru katanya jangan ada double standard atau aplikasi dalam soal memboikot produk yang berkaitan dengan Israel. Katanya Starbucks tak nak makan dan McDonald tak mahu. Jadi Mercedes-Benz pun jangan pakai boleh. Kalau hendak boikot, jangan double standard. Nak boikot, semua kena boikot. Duit sudah masuk Israel. Keputusan Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar bertanding peliharaan kecil ke Mamat disifatkan tamak kerana mahu memikul 2 tugas besar dalam satu masa. Pengerusi UMNO Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Said berkata, tugas Menteri Besar amat berat dan sukar untuk Ahli Dewan Undangan Negeri Lu Rendang itu memberikan tumpuan sebagai Ahli Parlimen. Katanya Ahmad Samsuri bukan sahaja disifatkan sebagai tamak, tapi dia tidak sepatutnya bertanding dan memberi peluang itu kepada orang lain. Katanya biar orang kemaman berkhidmat untuk orang kemaman. Ahmad berkata beliau pernah menjawat jawatan itu selama 6 tahun dan tahu sibuknya tugas Menteri Besar. Katanya beri peluang pada orang lain untuk berkhidmat, takkan nak kawal semua. Ditanya mengenai calon Barisan Nasional, Ahmad berkata, rakyat Kemaman perlu memberi peluang kepada bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia itu dalam pilihan raya kecil 2 Disember ini. Katanya, parti memilih beliau dan buat pertama kalinya di negara ini, pemimpin top 5 Malaysia diberi ruang untuk bertanding. Dia, Raja Muhammad Effendi, menyahut cabaran itu. Saya minta bagi peluang satu kerusi untuk BN. Sekarang ini kesemua kerusi parlimen milik PAS, apa yang rakyat dapat tak ada peruntukan, tiada komitmen. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menegaskan partinya membentuk kerjasama dengan banyak pihak dalam pilihan raya umum ke-15 yang lalu demi melakukan perubahan kepada negara. Bagaimanapun beliau enggan mengulas lanjut berhubung jalinan hubungan yang dilakukan itu. Katanya PAS bekerjasama dengan semua pihak untuk membuat perubahan. Abdul Hadi berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kenyataan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Ahad bahawa sokongan rakyat terhadap PAS sudah tepu sebelum bergabung dengan parti itu di bawah Perikatan Nasional yang melonjak kedudukannya pada PRU15. Mengambil contoh situasi sebelum PRU15 pada November tahun lalu, Muhyiddin yang juga pengurusi PN berkata, PAS yang bergerak solo tidak merekodkan jumlah kemenangan majoriti besar dinikmati kini selain menang 4 negeri dan hampir menawan Selangor. Katanya, PAS Bersatu dan Parti Gerakan Rakyat Malaysia melihat ini sebagai satu kekuatan. Mereka tidak boleh bersendirian. Boleh tetapi kesannya tidak sebegini menang besar. Contoh dalam PRU lepas, majoriti mereka biasa 10,000 ke 15,000 undi tetapi Presiden PAS Hadi Awang contohnya sampai 40,000 undi. Dia PAS dah sampai tahap tepu tetapi dengan gabungan PN penerimaan rakyat begitu besar sekali sehingga catat majoriti luar biasa. PAS di bawah PN menang 43 kerusi parlimen pada PRU 15 sekaligus menjadi pencapaian terbaiknya sejak menyertai pilihan raya yang dilabel ramai sebagai gelombang hijau kerana penguasaan terutama di kerusi majoriti pengundi Melayu dan Islam. PAS juga mengekalkan pentadbiran di Kedah, Kelantan dan Terengganu selain merampas Perlis yang sekian lama menjadi kubu kuat Barisan Nasional. Mumtaz Maknawi, Perikatan Nasional Tumpat menggesa kerajaan untuk menimbang langkah mengasingkan restoran untuk perokok dan bukan perokok. Ahli Parlimen PAS itu berkata, walaupun dengan pelbagai kempen anti merokok dan peraturan yang ditetapkan kerajaan, penguatkuasaan terhadap mereka yang merokok di kawasan yang dilarang, terutama kedai makan, masih lemah. Dia berkata perkara itu menyebabkan ramai orang di kedai makan, terutama ibu bapa yang membawa anak mereka, terpaksa berdepan dengan pelanggan tidak bertanggungjawab yang merokok di sana. Katanya saya cadangkan kerajaan kerjasama dengan pihak berkuasa tempatan supaya kita dapat klasifikasikan restoran untuk orang yang merokok dan restoran untuk orang yang tidak merokok. Sebab sekarang ini bila tidak buat secara berasingan,
kita dapati suka bagi ibu bapa yang bawa anak-anak untuk memastikan restoran yang mereka masuk tidak ada perokok. Kalaupun kita boleh melarang pelanggan yang merokok, ia bukan di bawah kapasiti individu atau untuk melarang mana-mana orang untuk merokok dan mungkin akan berlaku pergaduhan pula. Mumtaz berkata demikian ketika pembahasan peringkat jawatankuasa Rang Undang-Undang Bekalan 2024 untuk Kementerian Kesihatan. Justru katanya sudah tiba masanya untuk kerajaan melaksanakan cadangan itu demi kesihatan orang awam, terutama kanak-kanak dan wanita yang mengandung daripada asap rokok. Sementara itu, Ahmad Fadisha Arif, Perikatan Nasional Pasir Mas, menggesa Kementerian Kesihatan untuk mengetatkan penguatkuasaan terhadap orang yang merokok di kawasan awam. Dia memuji bekas Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli Ahmad Pakatan Harapan Kuala Selangor yang menurutnya berjaya menimbulkan ketakutan kepada perokok untuk merokok di kedai makan sebelum ini. Katanya, saya nak ucap tahniah kepada Kuala Selangor kerana ketika jadi menteri dulu, masa itulah penguatkuasaan yang sangat ketat sehingga kita tengok orang takut nak merokok di kedai makan dan restoran. Saya fikir ia perlu diulangi hari ini supaya orang nampak tindakan tegas terhadap orang yang merokok di khalayak awam. Tambahan lagi di kedai makan yang ada anak-anak kecil. Bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Masyarakat Muhammad Agus Yusof mendedahkan identiti Mr. H kepada polis. Katanya, soalan berkaitan siasatan yang jelas setelah dedah siapa Mr. H kepada polis. Minggu lalu, video Agus dan penolong pegawai JKOM Abdul Wahab Abdul Qadir Jilani yang didakwa bersembang lucah antara satu sama lain dan video rakaman itu menjadi tular di media sosial. Bagaimanapun pada Jumaat lalu, kedua-dua mereka menafikan terlibat dalam perbualan lucah dan mendakwa apa yang berlaku merupakan konspirasi daripada seseorang yang digelar sebagai Mr. H. Mereka juga berkata video itu sesuatu yang dirancang dan telah disunting. Rentetan peristiwa itu pada Sabtu lalu, Pengarah Jabatan Latih dan Pendidikan Jabatan Komunikasi Komuniti Muhammad Hakim Ramli yang turut dikenali sebagai Ustaz Hakim Ramli tampil menafikan dakwaan penulis blog kontroversi Raja Petra Kamarudin yang mendakwa dirinya sebagai Mr. H. Mula selanjutnya, Agus berkata dia juga telah membuat laporan polis terhadap Raja Petra berhubung kebocoran laporan polis awalnya mengenai video tersebut. Katanya, saya buat laporan polis terhadap TikTok yang tular terhadap Raja Petra berkaitan laporan polis saya yang awal yang terdedah dengan maklumat peribadi. Ini membahayakan saya dan keluarga. Peguamnya Faizal Rahman juga mempersoalkan pihak polis berhubung laporan yang bocor itu. Katanya, kita persoal kenapa sebab kes telah tersiasat dan diklasifikasikan jenayah terkelas, jadi kenapa laporan polis itu terdedah dan kami pasti itu bukan salinan daripada kami. PDRM kena bertanggungjawab. Laporan polis itu mengandungi dakwaan yang sama dibuat oleh Agus seperti ketika sidang medianya Jumaat lalu. Ini termasuk seorang individu telah menghubunginya awal minggu lalu dan menunjukkan video berkenaan kepadanya. Individu itu kemudian memaklumkan supaya sama ada meletakkan jawatan sebagai Ketua Pengarah JKOM atau bercuti. Agus mengemukakan surat peletakan jawatannya pada Khamis lalu. Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Tan Sri Muda Yassin mendakwa majoriti rakyat Malaysia sekarang memilih untuk memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional kerana PN lebih memahami masalah dihadapi mereka berbanding kerajaan perpaduan. Muhyiddin yang juga pengurusi PN berkata, dapatan itu diperoleh hasil tinjauan dan maklum balas diterima beliau dan pemimpin PN lain ketika turun padang bertemu serta mendengar rintihan rakyat di seluruh negara, termasuk di kawasan Kedah, bandar, kampung dan pedalaman. Malah bekas Perdana Menteri merangkap ahli Parlimen Paguh itu mendakwa kehidupan rakyat Malaysia sekarang jauh lebih susah dan sesara berbanding ketika pandemik COVID-19 melanda negara sebelum ini. Katanya, saya fikir begitu dan tahu apa masalahnya. Kita turun ke bawah dengan apa rintihan mereka. Di Kedah, kampung, apalagi di bandar, Melayu berdepan masalah cukup besar. Saya fikir sewaktu zaman COVID-19, walaupun susah, tetapi sekarang ini lagi susah. Apa yang kerajaan buat? Kenapa kekosongan di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kelestarian Hidup sampai 4 bulan tidak terisi? Apa yang susah sangat? Berikutan itu, Muhyiddin mendakwa keadaan itu bermakna Perdana Menteri sekarang tidak komited untuk menyelesaikan pelbagai masalah rakyat, termasuk isu kenaikan harga beras, gula dan barangan keperluan harian lain. Katanya, apabila kita turun berkempen di bawah, kita tidak sentuh perkara lain tetapi kita bangkitkan perkara yang dekat di hati rakyat. Masalah pendapatan tidak bertambah, nilai ringgit jatuh, beli barang melambung dan sebagainya. Ini realitinya. Memang isu ini dalam tinjauan kita sepanjang masa dan paling utamanya ialah kesusahan rakyat. Perkara ini bukan hanya dihadapi penghuni Melayu sahaja tetapi semua kaum. Sekarang ini orang Cina pun sudah tidak percaya dengan kerajaan. Mereka marah kerana DAP tidak bersuara seperti dulu. Jadi itu isunya. Sebagai pembangkang, kita faham dan sebab itu apabila turun ke bawah, kita lihat sudah ada kesedaran daripada pengundi. PN adalah parti yang berjuang. Kita pernah jadi kerajaan. Mungkin insya-Allah esok doa kita boleh jadi kerajaan. Dalam pada itu, Muhyiddin menyifatkan pertambahan jumlah undi Melayu kepada PN pada Pilihan Raya Umum ke-15, Pilihan Raya Negeri dan Pilihan Raya Kecil baru-baru ini sebagai sesuatu yang positif kepada koalisi di anggota Parti Bersatu, PAS dan gerakan itu.
Katanya walaupun kita tidak mencapai kemenangan, tapi kalau dilihat majoriti yang kita dapat sebagai contoh di Pelangai, kita mendapat lebih 1,000 tambahan pengundi. Memang kita tahu kawasan itu susah hendak menang, tapi kita masuk juga. Di pihak UMNO BM, mereka dapat tambahan undi sedikit sahaja. Maksudnya sudah ada kecenderungan besar untuk pengundi Melayu beralih sokongan, tidak menyokong UMNO tetapi sokong PN. Tetapi kerana kawasan itu kita tahu bukan Melayu, jadi kelemahan di situ, kita akui dia menyebabkan kita belum mencapai kemenangan bukan sahaja di Pelangai, tapi di Pulai dan Sipan Jeram dulu. Kemudian berkata biarpun terdapat gelombang kebangkitan orang Melayu menyokong PN, namun kekurangan undi bukan Melayu tetap menjadi penghalang mereka menang di kursi tertentu. Katanya sudah ada satu gelombang Melayu majoriti menyokong PN, tapi kerana faktor bukan Melayu masih lagi menjadi penghalang, menyebabkan kita tidak mencapai kemenangan, tapi tidak apa. Ini peringkat permulaan, kecenderungan itu nyata dan kita akan teruskan usaha untuk masa hadapan. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Delan TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.